Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada pagi ini kita akan review tugasan individu satu yang telah kita siapkan, yang telah kita buat, yang awak semua dah submit pada 1 September 2020 yang lepas. Yang mana tugasan ini anda ditugaskan untuk membuat carta organisasi di Jabatan Pentadbiran yang terdiri daripada 7 orang staf termasuk anda. Carta yang dibina hendaklah mengandungi gambar, nama dan jawatan. Staf hendaklah terdiri daripada kumpulan pengurusan, kumpulan pentadbiran dan kumpulan pengkeranian dan kesetiausahaan. Okey, jadi melalui soalan ini sebenarnya ada beberapa key point penting yang perlu awak take note, perlu awak faham dan ianya akan menentukan sama ada kita membuat carta organisasi yang betul, tepat ataupun sebaliknya. Salah kita faham pada soalan menyebabkan jawapan kita menjadi silap dan salah. Okey, kita tengok key point yang pertama iaitu soalan minta untuk kita membuat carta organisasi. Kalau kita buat carta lain ataupun bukan carta organisasi, jawapan kita totally 100% menjadi salah. Sebab ini adalah key point pertama yang paling utama. Dan carta organisasi itu adalah di Jabatan Pentadbiran. Sekiranya awak membuat carta organisasi selain daripada Jabatan Pentadbiran, jawapan anda juga akan menjadi salah kerana anda salah mentafsir kehendak soalan. Okey, key point yang kedua adalah dalam carta organisasi mengandungi 3 perkara iaitu gambar, nama dan jawatan. Sekiranya salah satu daripada 3 elemen ini tiada dalam carta organisasi anda, jawapan awak juga akan menjadi kurang lengkap. Okey. Dan carta organisasi yang kita buat itu juga hendaklah merangkumi terdiri daripada kumpulan pengurusan, kumpulan pentadbiran dan kumpulan pengkeranian dan kesetiausahaan. Jadi ada 7 orang staf yang mesti wajib ada dalam carta organisasi dan dia mestilah terdiri daripada 3 kumpulan ini. Sekiranya salah satu kumpulan ini tiada dalam carta organisasi awak, jawapan awak juga menjadi tidak lengkap dan salah. Jadi kita akan review beberapa contoh-contoh jawapan yang saya ambil daripada kawan-kawan awak yang dah hantar. Okey, yang pertama, kita tengok contoh yang pertama. Okey, kita akan tengok apa kemungkinan kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh awak semasa membuat carta organisasi. Okey, yang pertama adalah carta organisasi syarikat Kekabu Berjaya Sdn Berhad. Tidak ada masalah untuk kita meletakkan nama syarikat. Tetapi dalam carta organisasi, soalan telah memaklumkan bahawa kita dikehendaki membuat jabatan pentadbiran. Jadi, pada tajuk ini, carta organisasi awak kena memaklumkan bahawa awak daripada mana? Jabatan Pentadbiran. Jadi perlu ditulis carta organisasi Jabatan Pentadbiran Syarikat Kekabu Berjaya Sdn Berhad. Jadi ini adalah kesilapan pertama bila awak tidak meletakkan carta organisasi ini dari jabatan yang mana. Okey, kemudian kesilapan kedua kita lihat adalah pengurus pemasaran, pengurus kewangan dan juga pengurus operasi. Okey, soalan minta kita membuat di Jabatan Pentadbiran. Bermakna jawatan-jawatan yang ada pada jawatan organisasi kita mestilah jawatan-jawatan yang related di Jabatan Pentadbiran. Okey, kerana kalau kita tengok jawatan pengurus pemasaran ini adalah jawatan yang terdapat di Jabatan Pemasaran. Manakala pengurus kewangan pula adalah jawatan yang terdapat di Jabatan Kewangan dan juga pengurus operasi terdapat di Jabatan Operasi. Jadi carta organisasi yang dibina ini tidak langsung menyentuh tentang Jabatan Pentadbiran. Jadi secara keseluruhannya, carta organisasi ini telah tersasar daripada kehendak soalan.
Dan sekiranya kalau ianya ditanda mengikut skema permarkahan, boleh menyebabkan kehilangan markah yang besar dan kemungkinan juga boleh menyebabkan markah tidak melepasi tahap kompeten. Okey. Kesilapan yang seterusnya adalah adanya anak panah. Okey, adanya anak panah pada setiap garisan-garisan. Dalam carta organisasi, kita mewujudkan garisan-garisan ini adalah menunjukkan hubung kait, perhubungan di antara jawatan yang lebih tinggi kepada jawatan yang lebih rendah ataupun jawatan yang sama level, jawatan bersama dengan rakan sekerja di antara pengurus pemasaran dan juga kewangan akan ada satu garisan yang melintang. Dan sekiranya jawatan daripada orang yang paling tinggi kepada orang yang paling rendah, jawatan yang paling tinggi kepada jawatan yang paling rendah akan ada garisan menegak. Tetapi tidak perlu melukis arrow menunjukkan anak panah di sini bahawa ini adalah kesilapan yang besar sebenarnya. Sebab dengan awak meletakkan arrow, ianya menunjukkan perhubungan sehala, iaitu daripada pengurus besar hubungannya hanya kepada pengurus kewangan. Tetapi pengurus kewangan tidak mempunyai hubungan dengan pengurus besar. Maknanya Azizul Hakim boleh memberi arahan pada Irfan, tetapi Irfan tidak boleh berhubung dengan Amirul Hakim. Menunjukkan hubungan hanyalah sehala sahaja. Sebab tu kalau awak perasan, kalau kita belajar dalam sains ada satu subjek rantai makanan. Contohnya katak, ular, helang. Akan ada arrow. Arrow itu menunjukkan katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Anak panah menunjukkan bahawa katak itu yang dimakan. Oleh siapa? Oleh ular. Dan ular boleh tak makan katak? Tak boleh. Sebab itu ada arrow. Menunjukkan hubungan itu adalah hubungan yang sehala sahaja. Iaitu katak dimakan oleh ular. Atau ular memakan katak. Dia tak boleh, arrow tu tidak boleh terbalik. Ataupun arrow itu menunjukkan katak boleh makan ular, ular boleh makan katak. Sama juga dengan carta organisasi. Bila awak meletakkan arrow, dia menunjukkan bahawa Azizul sahaja yang boleh berhubung dengan Irfan. Tetapi Irfan kalau dia ada masalah, dia tidak boleh bercakap dengan Azizul. Sebab itu dalam carta organisasi kita tidak meletakkan arrow. Jadi untuk membuat carta organisasi, pastikan carta organisasi yang dibina itu tidak mempunyai sebarang tanda anak panah. Okey. Okey, ini adalah contoh kedua iaitu carta organisasi Didan Engineering Sendian Berhad. Okey, kalau kita tengok garisan-garisan yang dibina ini tanpa arrow. Ini menunjukkan bahawa pengurus projek mempunyai hubungan dengan penolong pengurus projek. Penolong pengurus projek mempunyai hubungan dengan pengurus projek. Jadi mempunyai hubungan yang dua hala. Jadi dari segi garisan perhubungan ini di dalam carta organisasi adalah betul. Tetapi ada beberapa kesilapan yang juga telah dilakukan. Okey, kita tengok kesilapan pertama. Okey, dalam carta organisasi, sekiranya kita meletakkan jawatan ini adalah sebaris. Okey, kita tengok kerani, accountant, jurutera dan juga kerani HR. Bila serta organisasi jawatan ini awak letak dalam satu baris yang sama, ia menunjukkan mempunyai hubungan jawatan yang sama tinggi. Mempunyai jawatan yang sekufu. Pengurus sama level dengan pengurus. Kerani sama level dengan kerani. Tapi bila awak letak jawatan accountant dan juga kerani sebaris, awak memberitahu bahawa accountant dengan kerani adalah dari level yang sama, mempunyai kuasa yang sama, mempunyai gaji yang sama, mempunyai pengaruh yang sama. Sedangkan di dalam organisasi accountant adalah daripada kumpulan pentadbiran. Kerani adalah daripada kumpulan pengkeranian yang mana jawatan accountant adalah lebih tinggi daripada jawatan kerani. Jadi tidak seharusnya kedudukan kerani sama level dengan accountant. Sepatutnya kerani ini kedudukannya berada di bawah accountant. Menunjukkan bahawa kedudukannya yang lebih rendah daripada accountant. Dan kalau kita tengok carta organisasi, kalau menegak pengurus projek dengan penolong pengurus projek.
Okey, menunjukkan kedudukan ke bawah. Bahawa orang yang berada di atas mempunyai jawatan yang lebih besar berbanding dengan orang yang berada di bawah dia. Menunjukkan bahawa jawatan pengurus projek adalah lebih tinggi daripada jawatan penolong pengurus projek. Okey, dalam carta organisasi Didak Engineering Sdn Bhd juga mempunyai masalah yang lain. Iaitu kalau kita tengok pengurus projek. Soalan minta kita membuat carta organisasi di Jabatan Pentadbiran. Bila awak membuat pengurus projek, ianya bukan carta organisasi di sebuah organisasi, di sebuah syarikat, tetapi ianya adalah carta organisasi one off. Contohnya Didak Engineering, dia buat projek perumahan di Tanjung Karang. Jadi wujudnya jawatan sementara iaitu pengurus projek. Apabila projek perumahan di Tanjung Karang dah siap, jawatan itu automatik berakhir. Jadi jawatan pengurus projek ini adalah satu jawatan temporary. Jadi tidak ada dalam hierarki sesuatu organisasi yang tetap meletakkan jawatan pengurus projek. Begitu juga kalau jawatan melibatkan organisasi melibatkan jawatan kuasa seperti persatuan, kelab dan permainan. Itu juga adalah jawatan kuasa on off. Bila cukup setahun, jawatan kuasa itu akan dibubarkan. Jadi jawatan kuasa seperti pengurusi, naik pengurusi adalah jawatan kuasa yang bukan yang berlaku di dalam sesuatu organisasi perniagaan. Jadi sepatutnya ianya tidak wujud. Jadi ini adalah kesilapan yang dilakukan oleh sahabat awak, kawan-kawan awak. Okey, seterusnya contoh ketiga adalah carta organisasi ini. Okey, kesilapan ini adalah yang pertama adalah carta organisasi tanpa memaklumkan ini carta organisasi apa. Siapa yang terlibat. Kemudian kalau kita lihat dalam carta organisasi ini meletakkan kedudukan setiausaha yang paling tinggi. Sedangkan dalam kumpulan yang ada bahawa setiausaha terletak di dalam kumpulan kesetiausaan dan perkeranian atau juga ia boleh diletakkan dalam kumpulan pentadbiran. Tetapi bila kita meletakkan setiausaha berada di kedudukan tertinggi, dia memaklumkan bahawa setiausaha adalah orang yang paling berkuasa. Jawatannya adalah lebih tinggi daripada jawatan-jawatan orang lain. Kemudian kesilapan seterusnya adalah apabila meletakkan ikon gambar. Mempunyai ikon yang sama tanpa kita mengenali siapa orang ini. Kita kena ingat bahawa carta organisasi diwujudkan adalah satu untuk kita melihat siapa kedudukan yang paling tinggi sehingga yang paling rendah di dalam organisasi. Kemudian ia juga membantu. Kenapa kita letak gambar dalam carta organisasi adalah supaya orang yang tidak tahu siapa kita, bila dia tengok organisasi, carta organisasi, dia boleh mengenali kita. Sebab tu carta-carta organisasi biasanya dalam syarikat ianya akan dipamerkan ataupun diletakkan di laman web. Contoh, saya nak pergi company A, saya tak pernah jumpa siapa itu Amirul Hazim. Jadi saya sebelum jumpa, saya nak tengok dulu siapa dia sebenarnya. Jadi saya akan buka laman web organisasi syarikat. Dan saya kata, oh ini muka Amirul Hazim. Kemudian apabila saya pergi ke syarikat dia, kali pertama saya jumpa dia, saya takkan keliru ataupun saya, oh inilah Amirul Azim. Saya akan kenal dia. First impression, saya dah kenal dia supaya tak akan berlakunya awkward pada masa itu. Jadi, once awak buat carta organisasi, pastikan awak meletakkan gambar yang sebenar. Okey, gambar itu juga ada kriteria-kriteria dia. Bukanlah gambar awak sedang berposing, sedang bercuti, gambar full badan. Tetapi gambar yang berukuran pasport yang menunjukkan muka, separuh badan dan sebagainya. Jadi pastikan gambar itu juga jelas supaya bila orang jumpa dengan awak, gambar itu sama seperti dalam gambar. Dan gambar juga hendaklah meletakkan gambar yang terkini. Dan bila pada tajuk ini tadi awak tak letak awak ini adalah carta organisasi apa. Dan awak boleh tengok apabila awak membuat carta organisasi, awak dah tersasar jauh. Penolong akaunten, pembantu pegawai pertanian, khidmat pengurusan, kemudian di bawahnya ada pembantu tadbir. Okey, dan begitu juga penyusunan dalam carta organisasi. Okey, bila kita letak jawatan, gambar dan juga nama, itu adalah susunan yang silap sebenarnya. Biasanya kita akan letak gambar di atas, barulah nama,
Yang ketiga adalah jawatan ataupun awak boleh letak gambar di bahagian tepi. Bila awak meletakkan gambar di tengah-tengah, ianya juga satu yang kurang kemas awak punya carta organisasi. Okey, ini cikgu tunjukkan satu carta organisasi Jabatan Perniagaan 2020. Bukan organisasi untuk perniagaan tapi untuk institusi pengajian tinggi. Dalam soalan yang saya minta awak buat adalah carta organisasi Jabatan Pentadbiran di syarikat-syarikat mana. Jadi saya tunjuk ini adalah sebagai contoh, saya tak tunjuk ianya sebagai syarikat supaya awak dapat tengok perbezaan. Pertama, kalau awak tengok kriteria yang soalan minta ada carta organisasi, kita beritahu carta organisasi apa. Kemudian dia daripada jabatan mana? Jabatan Perniagaan 2020. Jadi kita tahu carta organisasi ini tentang apa? Tentang Jabatan Perniagaan 20 pada tahun 2020. Dan ada 3 elemen penting yang kita minta diisi dalam ini. Yang pertama ada gambar, kemudian ada nama dan juga jawatan. Kemudian ianya ada satu garisan menunjukkan perhubungan di antara satu sama lain. Dan perhubungan ke bawah menunjukkan bahawa jawatan pengarah lebih tinggi daripada Jabatan Timbalan Pengarah Akademik. Dan jawatan timbalan pengarah akademik lebih tinggi jawatan ia daripada ketua Jabatan Perniagaan. Jadi hubungan ke bawah menegak ini menunjukkan bahawa jawatan siapa yang lebih besar berada di atas diikuti jawatan paling rendah di bawah. Okey. Kemudian sehinggalah jawatan paling bawah adalah jawatan kerani. Kemudian dalam soalan minta kita untuk meletakkan sama ada, bukan meletakkan, pastikan dalam jawatan kuasa itu terdiri daripada kumpulan pengurusan, kumpulan pentadbiran dan juga kumpulan pengkaranian dan kesetiausahaan. Jadi sewaktu awak catat organisasi, ya, awak akan buat macam ini. Tetapi awak kena pastikan bahawa ketiga-tiga kumpulan itu terdapat dalam carta organisasi awak. Okey, yang pertama kita tengok bahawa Encik Abdul Razak iaitu pengarah di Timbalan Pengarah, walaupun dia tidak mengajar di Jabatan Perniagaan, dia adalah daripada kumpulan pengurusan. Okey, kemudian yang kedua adalah daripada kumpulan pentadbiran. Siapa yang ada dalam kumpulan pentadbiran? Iaitu ketua Jabatan Perniagaan, ketua program dan juga ketua bengkel. Dan yang ketiga adalah daripada kumpulan pengkeranian dan kesetiausahaan, iaitu kerani Encik Muhammad bin Abdul dan juga Encik Muhammad Amin bin Ahmad, iaitu kerani akaun. Jadi ini adalah tiga-tiga kumpulan yang ada dalam carta organisasi. Perlu tak kita mention ketiga-tiga ini? Dalam carta organisasi tidak perlu awak mentionkan ketiga-tiga kumpulan ini. Tetapi bila kita tengok, kita tahu bahawa kumpulan itu ada tak dalam carta organisasi awak. Okey, kita akan tengok semula yang kawan awak buat tadi. Okey, yang pertama, setiausaha, adakah dia daripada kumpulan pengurusan? Dia bukan daripada. Adakah dia daripada kumpulan pengurusan? Dia bukan daripada kumpulan pengurusan. Bahawa kumpulan pengurusan kita tahu dia adalah orang yang paling tinggi dalam syarikat, sama ada dia pengarah, sama ada dia adalah CEO, orang yang punya timbalan CEO dan sebagainya, orang yang mempunyai jawatan paling besar dalam syarikat. Kemudian penolong akauntan, pembantu pegawai pertanian, khidmat pengurusan. Khidmat pengurusan ini bukan jawatan. Pastikan ini adalah jawatan yang awak letak. Kemudian pembantu takbir ini adalah pada kumpulan pengkeranian. Ini betul, tapi yang kesemua ini tidak menunjukkan dia daripada kumpulan mana dan ia disusun secara silap. Okey, kemudian begitu juga kita tengok Didat Engineering, pengurus projek ini daripada awal dah salah bahawa ini adalah carta organisasi on-off, tidak menggambarkan ianya daripada kumpulan mana-mana. Dan juga kumpulan contohnya akauntan dan juga jurutera, ianya adalah daripada kumpulan pentadbiran. Kerani dan kerani HR adalah daripada kumpulan setiausaha dan pengkeranian. Tetapi disusun secara salah menyebabkan jawapan awak juga menjadi salah. Okey, kemudian kita tengok pada yang seterusnya. Okey, pengurus pemasaran, pengurus kewangan, pengurus operasi ini adalah daripada kumpulan pentadbiran. Okey.
Jurujual akaun dan pekerjaan ini adalah kumpulan pengkeranian betul. Tetapi yang menjadikan ianya salah adalah bahawa soalan minta kita buat jabatan pentadbiran tapi awak membuat keseluruhan daripada jabatan. Jadi ianya salah. Begitu juga pengurus besar bukan daripada kumpulan pengurusan, tapi pengurus besar adalah daripada kumpulan pentadbiran. Jadi ianya kalau tengok daripada keseluruhan ini, kumpulan pengurusan tidak ada dalam syarikat kekabu. Pastikan kita cek balik menjadikan kesemuanya adalah betul dan tepat. Okey. Okey, dalam soalan juga ada kawan awak bertanya, cikgu boleh tak kita buat dalam PowerPoint? Saya dah respon bahawa soalan perlu dibuat dalam Word sahaja dan tugasan hendaklah dihantar dalam dua format iaitu Word dan PDF. Okey, apa yang berlaku adalah masih lagi ada yang membuat dalam PowerPoint. Ingat, sewaktu awak membuat peperiksaan nanti, ambil periksa bila soalan suruh awak buat dalam Word, bermakna dalam Word. Bila awak tukar arahan Word kepada PowerPoint, automatik keseluruhan jawapan awak menjadi salah sebab awak tidak mengikut arahan tugas. Jadi sangat-sangat penting awak baca soalan kemudian setiap penerangan yang dah bagi. Kalau kita kata buat dalam Word, awak tak boleh tukar jadi buat dalam PowerPoint ataupun awak nak menggunakan apa-apa software, awak nak buat dalam Canva dan sebagainya, tak boleh. Kalau soalan kata awak buat dalam Word, awak perlu buat dalam Word. Jadi bila ada yang degil buat PowerPoint, sebenarnya totally jawapan awak menjadi salah sebab awak menggunakan program yang salah. Begitu juga saya dah maklumkan bahawa tugasan hendaklah dihantar dalam Word dan PDF. Jadi hantar Word dan PDF. Jadi bila awak hantar salah satu ataupun apa-apa format yang awak suka, awak tidak mengikut kehendak soalan. Dan ianya kalau waktu ini adalah waktu peperiksaan sebenar, jawapan awak juga akan dipangkas. Sebab tu kalau awak tengok, sometimes bila awak buat amali, awak rasa awak dah buat betul. Awak dah rasa awak gembira. Tetapi bila keluar jawapan, keluar keputusan, awak tak dapat A, awak dapat B, C ataupun D. Walaupun awak bagi jawapan yang betul, tetapi awak menggunakan standard yang salah, tidak menjawab seperti kehendak soalan, jawapan awak akan kehilangan jawapan. Awak akan kehilangan markah yang sangat-sangat banyak disebabkan oleh kecuaian awak tidak mengikut kehendak soalan. Okey. Jadi daripada sini apa yang saya nak awak buat adalah tolong buat semula soalan tugasan ini dan hantar semula pada tugasan individu satu. Pada tugasan yang hari tu awak masuk balik dalam tugasan hari tu dan submit dalam tu sebelum jam 1 tengah hari. Okey, sebelum 1 tengah hari. Okey, seterusnya untuk makluman dan peringatan mesra pada semua. Yang pertama adalah waktu kuliah kita, waktu kelas kita adalah pada setiap hari Selasa dan Jumaat bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari pada hari Selasa dan pada hari Jumaat pada 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Pastikan awak membuat semua soalan-soalan tugasan-tugasan yang saya beri pada tempoh masa ini. Dan hari Selasa dan Jumaat pastikan awak masuk tepat pada waktunya. Kerana segala tugasan, kuis dan sebagainya saya akan bagi pada tempoh masa tersebut. Begitu juga kuliah kita akan berjalan secara online di Google Classroom. Jadi pada setiap hari Selasa dengan Jumaat pastikan awak standby di Google Classroom. Okey, kehadiran adalah wajib seperti mana awak hadir ke sekolah. Okey, jadi awak tak ada pilihan untuk awak kata, cikgu saya cuti selama 5 minggu, saya tak nak datang atau saya nak buat pada waktu-waktu bila saya nak buat. Jadi suka saya katakan tugasan ataupun kuis-kuis kerja-kerja rumah yang saya bagi adalah pada waktu kelas. Jadi untuk memastikan sama ada awak hadir ataupun tidak hadir ke kelas, tolong respon pada kumpulan komen. Tak kisah awak nak tulis apa, saya hadir, Assalamualaikum dan sebagainya.
tulislah apa saja awak nak tulis pada kumpulan komen menunjukkan awak ada tepat pada 9 pagi. Jadi sekiranya awak tak respon dalam mana-mana Google Classroom pada hari-hari tersebut, saya anggap awak tidak hadir dan awak tidak berminat untuk masuk kelas saya, dan tidak mustahil kalau ini berterusan seperti kelas-kelas yang lain, saya akan remove awak daripada kumpulan Google Classroom dan saya anggap awak tak berminat untuk belajar dengan saya. Okey, begitu juga dengan tugasan-tugasan yang saya dah beri, tolong patuhi had masa yang saya dah bagi pada awak. Kalau saya kata hantar sebelum jam 1, tolong hantar sebelum jam 1. Dan 2-3 menjak ni saya tengok semakin ramai yang semakin lewat mengikut masa yang awak suka. Jadi bila awak suka ataupun awak tak suka, awak masuk kelas saya, tolong patuhi peraturan-peraturan yang saya dah tetapkan. Andai kata saya remove awak daripada kumpulan Google Classroom, saya anggap awak tak berminat untuk belajar dalam kelas saya akan remove awak. Okey, itu sahaja. Saya harap tugasan ini, selepas ini, setiap tugasan yang saya bagi, awak akan lebih berhati-hati dan awak akan kenal pasti. Tolong baca betul-betul, tolong tengok key point betul-betul dan tolong buat betul-betul. Sebagai contoh, awak boleh tengok sendiri hasil carta organisasi awak menggunakan Word. Okey, ini juga carta organisasi yang menggunakan Word. Tak bermaksud kalau kita gunakan Word, carta organisasi kita buruk dan hodoh. Awak boleh buka balik awak punya carta organisasi yang awak hantar pada saya dan tolong bandingkan carta organisasi yang saya tunjukkan pada awak. Awak guna Word, carta organisasi yang ini juga guna Word. Tapi apa perbezaan? Dan tugasan yang saya bagi pada awak adalah untuk melatih skill awak. Untuk melatih kemahiran awak menggunakan komputer. Melihat kreativiti dan juga kekemasan awak. Kalau kita hantar buat sambil lewa dan hanya macam ni dan sebagainya, hasil yang tidak kemas dan tidak cantik, macam mana awak apabila awak keluar nanti, awak nak bekerja, awak akan menjadi pekerja yang baik, pekerja yang bagus di industri nanti. Ini sahaja peringatan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.